Assalamualaikum and salam sejahtera to all my student. Okay, so salam sejahtera. Okay, jadinya saya dalam bahagian video Miss yang seterusnya, bahagian yang ke-19 bagi kerja khusus akaun tahun 2022. Okay, so kita akan continue dengan bahagian 19 pula. Okay, untuk bahagian yang ke-18 Miss dah selesai buat video berkaitan dengan senarai perasaan yang awak akan kira lah. Okay, now next process kita akan masukkan dia pula ke dalam jurnal untuk mudah awak akan masukkan ke dalam meja R sebentar nanti. Okay, and by the way before that jangan lupa sekali lagi I remind sekali jangan lupa untuk subscribe punya video channel, okay, YouTube channel Cikgu Pakar Kikira by Miss Hizal, sebab macam di luar expectation lah, sebab yang tengok video ni ramai tapi yang baru subscribe kalau ikutkan existing is 10,000 memang dah ada, tapi baru naik dalam 12,000, macam baru 2,000 subscribe, padahal yang tengok adalah lebih kurang dalam 18,000 view. So mana lagi 16,000 view yang tak subscribe tu. Okay, so do support me, just klik saja, free, tak kena bayar pun, just klik saja YouTube channel I dekat bahagian subscribe. Okay, and jangan lupa to like, share and comment if you have any questions in the below. Alright, okay, so if you're ready, so let's go dengan bahagian yang ke-19 berkaitan dengan jurnal pelarasan. Let's go everyone. Okay, so untuk bahagian ke-18 kita selesai buat segala senarai perasaan yang Miss dah buat dekat sini, daripada nombor 1 hingga muka surat, hinggalah yang ke-11. Now kita akan continue pula untuk kita nak buat journal arm. Okay, untuk journal arm ni tak susah mana pun, sebab I dah explain dekat you sikit-sikit lah berkaitan dengan yang ini, tapi I just masukkan saja based on debit credit. Okay, by the way sebelum kita nak buatkan journal arm, I akan explain sikit lah berkaitan dengan konsep belih. Kalau siapa yang masih lupa, okay, kita ada konsep basic. This one is a basic concept. Okay, yang mana kita ada belah rumah yang pertama, kita ada asset, belian, belanja. So here is asset, here is belian, right, and then the other side is belanja. And dekat belah sini pula kita ada liability, equity pemilik, hasil dan jualan. Alright, ni semua orang dah kena tahu this one is a basic. Siapa yang tak tahu lagi, ketuk ketampi. Awak dah form 5 ni kena tahu. Okay, nampak tak? Garang ni. Okay, so here if they are on the first group, the first house lah, okay, so means that apa saja yang akan bertambah you akan letak belah debit, apa saja yang berkurang you akan letak belah kredit. And somehow for the second house here, apa saja yang bertambah you akan letak on the debit, terbalik, on the credit, and apa saja yang berkurang you will put on the debit. So you akan apply for this one. Foto, siapa nak belajar lebih detail, okay, yang dengan ni berkaitan dengan this one, jangan risau, you boleh saja join I punya ni private class. Okay, just contact I immediately in the number 0196166079. I ada buat kelas untuk subjek Maths, Accounts and Maths. Okay, so let's say Miss I nak belajar pasal basic, just WhatsApp saja. So I ada video dan juga kelas untuk berkaitan dengan basic, okay, yang mana you boleh belajar. Okay, so the fee just RM35 per subject per month, means that 1 month you have a 4 session with me, include all the notes, all the module, all the answer, and also the playback video. You masuk ke tak masuk ke, Miss tetap akan bagi you playback video secara personal. Okay, dan you juga VIP lah ni, you boleh terus WhatsApp dengan I if you have any questions, yang mana memang student I you boleh direct WhatsApp dengan I if you ada questions berkaitan dengan subjek-subjek yang awak dah join kelas saya. Okay, so cepat register selagi stok masih ada pula, selagi ada tempat kosong untuk awak, sebab for this class I akan buat dalam Zoom. So Zoom ni dia ada limitation number of student yang boleh masuk. Kalau lebih dia tak boleh masuk. So dia ada number. I tak limitkan dia, tapi sebab Zoom I tu adalah Zoom berbayar, dan Zoom berbayar I tu just limit dia just that number saja. So kalau lebih tak boleh dah. Okay, so cepat register sebelum the register is closed. Okay, alright. So kita continue balik pada journal arm tadi. Okay, jadinya kita akan masukkan dia. So untuk journal arm, make sure you ada kolom tarikh, butir, debit and credit. Okay, so here kita ada 30 April. Okay, I akan start dengan, okay, untuk 1 hari bulan tak ada apa-apa, kita biarkan saja. Sebab itu kita just masukkan saja dia dekat Apur dan dekat PKK later on lah. Kita akan masuk kemudian lah.
Alright, okay. Kita akan pergi kepada utility. Utility kita tengok siapa tak buat lagi, pergi tengok dulu dekat video I bahagian yang sebelum ni. Jangan buat terus ini nanti tak faham. Okay. So tadi I cakap apa? Utility ni kita pakai duit syarikat untuk bayar kediaman. Jadinya utility ni nanti kita akan tolakkan dia. Okay, kita ambil balik konsep yang I sebut pasal Ableh tadi. Okay. Utility ataupun kadar bayaran adalah di bahagian belanja. Okay, jadinya yang hari tu kita includekan hari tu adalah menyebabkan perbelanjaan kita, kan, include adalah perbelanjaan kita semakin berkurang. Sebab apa? Yang kita record hari tu untuk kadar bayaran, untuk utility adalah include kediaman dan perniagaan. So kediaman kita nak masuk, kita kena keluarkan dia. Jadinya kalau ikutkan kadar bayaran ataupun utility, dia adalah belah debit sebab dia belanja. Tapi sebab utility semakin berkurang, maka utility kita akan letak dia bahagian. Itulah maksud dia tambah kurang. Dan sebabkan kadar bayaran kita semakin berkurang, menyebabkan belanja kita berkurang. So I will put on the credit side. Okay, kita pun masuklah dia belah kredit. Nampak tu? See? Kadar bayaran. Dia letak kadar bayaran boleh. Kalau you dah guna perkataan utility, just guna saja. Tak perlu nak tukar pun. Dua-dua boleh diterima. Okay. So nampak kenapa letak belah kredit? Sebab menyebabkan utility ni semakin berkurang. Dan ambilan, kenapa I masuk dia belah debit? Sebab ambilan adalah kontra kepada equity pemilik. Kontra tu maksudnya mengurangkan. Bayangkan awak dah masuk modal RM10,000. Lepas tu awak ambil pula duit balik sebanyak RM1,000. Seibarat macam modal awak bukan RM10,000. Modal awak ialah sebenarnya RM9,000. Kenapa? Sebab awak dah ambil RM1,000. Nampak? Ambilan akan menyebabkan modal kita kurang. So modal adalah di bawah equity pemilik. Dan apabila adanya ambilan akan menyebabkan equity pemilik berkurang. So bila equity pemilik berkurang, maka dia berada di belah debit. Nampak? You bukan buat kerja khusus, you belajar sekali. Okay. So that's why ambilan berada di belah debit, and the amount you akan follow dengan apa yang kita dah kira tadi. Setiap amount berbeza. For this one tak boleh sama. Yang I star ni tak boleh sama. Ini pun tak boleh sama. Okay. 240. Alright. Okay. Settle. So, ambilan adalah debit, kadar bayaran adalah kredit. You boleh buat sikit catatan lah. Merekod kadar bayaran untuk kediaman sebagai ambilan. So, kadar bayaran kita buat hari tu bukan untuk perniagaan tapi untuk kediaman. Dan kita akan anggap dia sebagai ambilan. Kita tak ada kadar bayaran kediaman. Tak ada. Kita anggap dia ambilan saja. Alright. Okay, yang seterusnya. Perasaan seterusnya adalah berkaitan dengan susut nilai aset bekas masa. Kita ada buat lengkapan. Okay. Ini semua orang kena tahulah. Okay, susut nilai adalah belanja. So, bila susut nilai adalah belanja, maka susut nilai you akan letak dia belah debit. Manakala S&T adalah kontra kepada aset. So, asset is debit. Bila dia kontra maksudnya mengurangkan item induk. So, aset bila berkurang, dia akan jadi kredit. So, S&T jadi kredit, manakala susut nilai sebab dia belanja jadi debit. So, this is the general arm. So, susut nilai lengkapan 25, susut nilai terkumpul lengkapan 25 on the credit side. Ini semua orang kena tahu Kenapa dia debit? Sebab dia belanja. Kenapa S&T terkumpul lengkapan is a credit? Sebab dia kontra kepada belanja. Oh, by the way, this is surprise for you guys. For those yang rasa macam nak belajar balik basic, I have a free video for you guys. For siapa yang nak free video berkaitan dengan, maybe masih lagi lah confused berkaitan dengan persamaan perakaunan debit kredit and so on, you boleh direct WhatsApp I. Direct WhatsApp untuk nak dapatkan video free I ni tau. Bukannya, ni nak marah ni. I tengah office, tengah meeting, ada student call. Tanya, Miss, bila nak siapkan video kerja khusus? Kan? Please jangan ambil kesempatan nombor I bagi dekat poster untuk you nak push I. Cepat Miss buat kerja khusus. No, jangan. Okay, sebab I waktu siang I bekerja di office. So kalau you call I tengah meeting, so dia bukan sedikit dia mengganggu I sebenarnya. Okay, sebab Isnin hingga Sabtu I bekerja. Petang, malam I mengajar. So I akan ada masa free on Sunday. So tengok available I. Kalau hari Ahad tu memang I tak ada apa-apa urusan, baru I akan buat video kerja khusus. So please jangan keep on call nombor I. Tolong. Okay. So yang I bagi nombor tu just for WhatsApp only untuk siapa yang nak join punya private class. And you juga boleh WhatsApp I for siapa yang nak dapatkan free video I mengajar berkaitan dengan persamaan perkawanan ataupun basic account. Boleh? You boleh WhatsApp I akan bagi you free video. No problem. Alright. Okay. So I continue balik. Tiba-tiba terlintas kat kepala. Okay, jangan call I I tengah bekerja waktu siang. Okay.
Aduh, kelakar betul. Okay, next seterusnya kita pergi pula kepada susun nilai kenderaan. Susun nilai kenderaan ni you akan buat samalah lebih kurang dengan lengkapan. Okay, so you amount yang ni kan sama je. Susun nilai belanja, S&T adalah kontrak kepada ABS. So maka I akan buat benda yang sama dengan atas tadi. I debitkan susut nilai kenderaan, I creditkan susut nilai terkumpul kenderaan. And the catatan adalah merekodkan susut nilai kenderaan. That's it, macam tu je. Okay, okay, done. Okay, next seterusnya kita pergi pula kepada hutang ragu yang kita kira hari tu di slide emas. Okay, so hutang ragu akan menyebabkan kita semakin ragu-ragu dengan kita punya ABT. So it's not good So dia actually is a cost for us. Dia adalah satu cost kepada perniagaan kita. So that's why dekat hutang ragu you kena tambahkan. And untuk PHR pula, PHR dia adalah kontra. Okay, PHR dia adalah kontra kepada kita punya ABT. ABT is here. ABT adalah asset. PHR akan menyebabkan ABT kita kurang. Kenapa cakap macam ni? Contohlah, you ada seramai 10 orang ABT. So here is your ABT. Okay. And then you rasa daripada 10 orang ni, 2 orang ni you rasa macam macam tak boleh bayar je. So berapa ABT yang you rasa dia boleh bayar? 8 orang. Nampak tak? Daripada 10 jadi 8. So PHR ni dia mengurangkan ABT. ABT is asset. So bila asset berkurang, that's why kenapa PHR jadi belah kredit. Faham? Faham Manakala hutang ragu pula, penambah hutang ragu is a cost for us. Oh, tak boleh bayar. It's not good for our company, right? Dia merugikan kita sebab tak boleh bayar lah. Tapi just assumption. It's not the exact amount. Maksudnya dia bukan confirm lagi. Kita just macam curious je, agak-agak je dulu. Okay? Maka dia satu belanja. Bila ada hutang ragu, menambahkan belanja kita. Kan, hari tu tak ada pun ragu-ragu. Tiba-tiba kita ada ragu-ragu. Menambahkan belanja lah. Maka belanja bertambah akan letak di belah mana? Di belah debit. So here for our general arm, we put here. So hutang ragu is a debit. And peruntukan hutang ragu is a credit. Because hutang ragu is a belanja. And peruntukan hutang ragu adalah akan menyebabkan our ABT is decrease. The value of ABT decrease. That's why I put on a credit side. That's it. Okay. Okay, nice. Okay. Next, seterusnya kita pergi pula kepada kesilapan yang berkaitan dengan sewa. Yang mana sewa ni berkaitan dengan apa? Kita tak bayar sewa pakai duit syarikat, tapi sewa tu dibayar menggunakan duit pemilik. So it's about modal lah. So modal sebelum ni memang dah ada, maka modal kita akan bertambah. Sewa sebelum tak record, now kita nak recordkan dia. Jadinya modal is a equity pemilik. So bila modal semakin bertambah, equity pemilik semakin bertambah, maka dia akan letak belah kredit. Okay. And untuk sewa is a belanja. So sewa belanja semakin bertambah debit, maka sewa debit modal kredit. So here is the amount. So sewa is a 400 and modal also is a 400. Kenapa? Menambahkan kos. Itu tak ada rekod belanja kan? Sewa kan? Now dia menambahkan kos kita. Hari tu modal kita sekian-sekian. Tapi now kita dah guna duit duit peribadi kita untuk bayar sewa pula. Menambahkan lagi modal kita. So dia akan letak on the credit side. Alright? Okay. Next is a promosi. Bayar promosi menggunakan cek. So promosi adalah belanja, cek adalah aset. So promosi belanja, promosi akan berada di belanja menyebabkan kos bertambah, belanja bertambah. So promosi akan letak belah debit. Manakala bank, kita bayar promosi pakai duit dalam bank. Duit dalam bank makin bertambah berkurang. Berkurang. Bank tu aset. So bila aset berkurang, maka mana tempat dia? Kredit. So promosi debit. Bank kredit. So itulah general arm dia. Okay. Oh, bergerak pula garisan ni. So here. So apa? Sebab promosi adalah belanja, that's why I put on a debit side. And bank, why I put on credit side? Sebab bank dia menyebabkan aset kita berkurang. So promosi is a debit and asset is a bank is a credit. Okay. Merekodkan promosi yang dibayar, tertinggal catat. Info lah kat situ. Okay. Okay, selesai. Okay, next seterusnya kita pergi pula kepada lesen. Lesen. Here.
Hari tu kita record RM60 untuk lesen. Tapi sebenarnya bukan RM60, RM5 saja lesen. Yang lagi RM55 tu adalah untuk bulan 5, 6, 7. Sebab kita tengah buat bulan April kan. So RM55 tu untuk bulan 9. So jadi dia bukan include in April. So apa yang kita akan buat, lesen akan berkurang. Dan menyebabkan kita ada satu perbelanjaan yang advance. Nama dia prabayar. So akan ada lesen prabayar. So lesen adalah di bawah kategori belanja. Disebabkan tak boleh masuk dalam lesen sebab dia adalah untuk bulan depan, maka awak kena keluarkan dia. Belanja semakin berkurang. So belanja berkurang, you akan letak kredit. So lesen akan letak belah kredit. Lesen prabayar is asset. Why? Because itulah duit kita. Kita pergi bayar, benda tu belum happen. So duit tu masih duit kita. Faham tak? Faham Dia masih lagi duit kita. Dia harta kita sebab kita bayar in advance. Maka dia adalah asset. So asset, lesen prabayar adalah asset, maka lesen prabayar akan letak belah debit. So lesen prabayar is debit, manakala lesen makin berkurang, kita keluarkan dia, dia akan jadi belah kredit. So that's why here lesen prabayar on the debit side is a RM55 and for lesen berkurang is a belanja. Lesen prabayar is asset, that's why I put on a debit. Manakala lesen akan menyebabkan kita keluarkan dia kan, akan menyebabkan belanja semakin berkurang. So I put on a credit side. Begitu. Okay, selesai. Lagi 3 lagi. Okay, next kita seterusnya kita ada gaji. Gaji yang belum bayar. Walaupun dah bayar ke tak bayar ke, tetap kita kena record. Sebab kita tengah record untuk bulan tu kan. So kena record lah. Bayar ke tak bayar, kena record. Tak bayar tak apa, kita buat reminder. Oh, ada gaji belum bayar. Tapi gaji tetap kena record. So gaji is 2,000. Gaji adalah belanja. Hari tu tak record, now kena record. So menambahkan cost. Yes, menambahkan belanja kita. So belanja bila bertambah adalah debit. Manakala gaji belum bayar is liability. Belum bayar kan awak berhutang, is it? So dia adalah liability. So I put on a credit side. Sebab apa? Liability bertambah. So credit. So gaji akan letak dekat belah debit sebab belanja. And gaji belum bayar sebab dia liability, maka I letak belah credit. So here we go. So gaji I put on a debit side. Gaji belum bayar I put on credit side. Because the gaji is our belanja. Dia menambahkan perbelanjaan kita lagi. And gaji belum bayar sebab you berhutang, you tak bayar lagi gaji, maka is a liability. That's why I put on a credit side at 2,000. Yeah, that. Okay sister, cerita je. Susah pun. Siapa yang masih kata tak tahu lagi basic, tak susah pun. Banyakkan buat translation. Nasihat I for you siapa yang masih lagi rasa, Miss, basic tak boleh lah. Ada form 4 tapi tak faham lagi basic. Itu soalan famous saya sudah dapat. Pergi buat tajuk persamaan perakaunan sebanyak yang mungkin. Miss, saya tak ada soalan lah persamaan perakaunan. Awak pergi dekat website, dekat Telegram mana-mana, banyak soalan trial sebelum ni kan. Pergi dekat soalan-soalan trial, banyak soalan persamaan perakaunan. Pergi. Kenapa? Sebab dia ada soalan dan dia akan bagi juga skema jawapan. Okay? So just letak saja. Letak saja, pergi cari, pergi buat. Yang penting buang M, kena tambah rajin. Nak kena rajin je, nak pandai sebenarnya. Okay, semua orang sama je. Malas dengan rajin je. Okay. Okay, next, faedah atas pinjaman. Okay, faedah atas pinjaman here. Belum bayar, maksudnya before kita tak record lagi. So faedah atas pinjaman adalah satu belanja. Faedah pinjaman, awak buat pinjaman, awak pinjam RM15,000, awak bukan bayar RM15,000 balik tau. Awak akan bayar RM15,000 plus dengan faedah. So faedah tu adalah satu cost, satu perbelanjaan kepada syarikat. So faedah atas pinjaman adalah satu belanja. Sebab tu faedah atas pinjaman Miss akan letak dia belah debit sebab dia belanja. And disebabkan dia adalah perbelanjaan yang awak masih lagi belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar, maka dia adalah liability. So when it's come to liability, so I will put on the credit side. So faedah atas pinjaman belanja I letak ke debit, faedah atas pinjaman belum bayar is a liability, so I put on a credit side. So here is your answer. Okay. Faedah pinjaman is a belanja, that's why I put on debit side. Sister, abang-abang. Okay. Faedah atas pinjaman belum bayar is a liability, so that's why I put on a credit side. Ni bukan setakat buat kerja khusus ni, I tengah ajar sekali ni. Siapa yang tak fokus ni, siap dia. Okay. Okay, last. Okay, berkaitan dengan jualan belum terpulih. Yang mana ada tempahan, sekarang I tengah buat bulan April tapi dia adalah untuk tempahan bulan Mei. So, now you tengah buat account untuk bulan April. April lah, Mei lah. So, tak boleh include.
Tapi itu awak dah include kan. So jualan awak kena keluarkan. So jualan kalau ikutkan is a credit side here. See, jualan ikutkan credit side. Dia bertambah kan. Tapi sebab kita kena keluarkan daripada jualan yang sepatutnya you dah keluar, yang you dah tambah itu, you kena keluarkan. So jualan bila berkurang jadi debit. So jualan I akan letak belah debit. And jualan belum terpulih is a credit. Why I put as a credit? Bayangkan dia bayar dekat awak kan, bulan April kan. Dia kata buat tempahan. Dia kata apa? Kak, tak jadilah nak beli. Boleh tak saya nak minta balik duit saya? Ibarat macam awak tengah pegang duit orang tau. Awak pun tak tahu betul ke duit awak. Sebab belum lagi masuk bulan 5. Bila dia dah ambil barang, dah masuk bulan 5, baru awak boleh confident awak kata itu duit awak. So sekarang awak ibaratnya awak tengah pegang duit orang. Beban nak pegang duit orang. Beban tau. Cuba I bagi awak $1 juta, you pegang duit I. Tapi I cakap, pegang jap. Jangan guna. Tahan tak? Tak tahan kan? Nak pergi Watson kan? Nak pergi beli PS4, PS8. Sepatilah korang. Kan? Beban kan? Sebab tu, belum terpulih. Hasil belum terpulih. It's a liability. You sedang pegang duit, yang mana tu bukan duit you. So that's why hasil belum terpulih, I letak as a liability. So it's credit. That's why here, jualan is I put on debit side sebab menyebabkan jualan you drop. And jualan belum terpulih is your liability. So that's why I put on a credit side. So here we go. So all this is your journal arm. Selesai. So inilah dia transaction for journal arm. Dah selesai journal arm, barulah you akan buat pula ledger. Okay. Boleh? Okay, so ingat kerja khusus ni bukan nak buat sekadar untuk siap, tapi buat untuk you fahamkan supaya nanti bila dapat soalan exam berkaitan dengan journal, ledger, BCP and so on, okay, dokumen ke apa, kerja awak mudah. Sebab apa? Sebab awak faham. Bukan buat sebab nak ya, okay. Lepas tu esok lusa lupa. Jangan, okay. Awak kena sentiasa buat untuk belajar sekali. Boleh? Okay, so I think that's all untuk bahagian ini berkaitan journal arm. Saya akan continue pula bahagian seterusnya daripada journal arm. I nak transfer ke dalam ledger arm pula. Okay, so I think that's all for this video. Kita jumpa lagi on next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay, bye.